Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Malam ni kita akan teruskan dengan bacaan nukilan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Mak Nur yang berjudul Buas Terlajak. Aku dibicarakan. Terimalah. Hujung tahun 1991 menjelang peperiksaan amali SPM. Pagi itu, Cikgu Suwaidi saat datang berjumpa. Dia mengajar matematik tambahan di kelas 5 sains. Saat lagi, kamu akan dipanggil menghadap lembaga disiplin. Kamu akan didakwa atas beberapa kesalahan yang membolehkan kamu dibuang sekolah. Saya harap kamu akan menjawab dengan tenang, mempertahankan diri. Jangan rasa takut dan bimbang. Kalau kamu tidak bersalah, tiada siapa pun boleh buang dan atau gantung kamu. Saya sentiasa di belakang kamu. Berbanding sekolah lama, sekolah merengasik lebih terkehadapan dalam isu tindakan disiplin. Sekurang-kurangnya, aku diberi peluang untuk bercakap membela diriku sendiri. Aku bercakap dalam hati. Baru kemarin, polis datang ke sekolah bertanyakan pihak sekolah tentang kes yang ku report. Report polis itu aku buat atas nasihat Dr. Hospital Sek yang melihat kesan kecederaan di tangan dan leher dan melakarnya di kad rawatan pesakit. Awak boleh balik, tapi saya nasihatkan awak buat laporan polis. Sekurang-kurangnya untuk melindungi diri awak. Kes seperti ini jarang berlaku, kata doktor. Lepas report, aku balik rumah. Petang itu, aku dipanggil ke balai polis Sek. Aku pergi dengan Muhammad Khair Bakar dengan motor Honda Filmnya. Rakan sekampung yang juga bersekolah di situ. Dia sama usia dengan Ajik. Dari 6:30 petang hingga jam 9 malam, aku ditanya berbagai-bagai soalan. Aku menjawab sambil sarjan itu menaik. Tap, tup, tap, tup, tap. Krik. Esok murid sekolah buat satu buku tanda tangan. Mu suruh semua pelajar, semua murid yang tak setuju dengan cara Cikgu M buat kamu tu, sign buku tu. Bila habis, murid beri kat cikgu besar, iaitu guru besar, kata Pak malam tu. Esoknya, buku latihan pendek itu hampir penuh ditandatangan oleh pelajar yang sempat aku jumpa. Turut menandatangani ketidaksetujuan. Tindakan itu ialah Asmawi Abu Bakar, iaitu Mawi, Ketua Pengawas Sekolah. Bila aku sign ni, boleh kata seluruh pelajar membantah tindakan Cikgu M. Oleh sebab aku pusing ke sana kemari hingga sesi persekolahan petang, pengetua sudah pulang. Aku ke pejabat sekolah dengan Mawi. Hanya penyala petang saja yang tinggal. Cikgu, ini saya ingin serahkan kutipan tanda tangan pelajar-pelajar yang membantah tindakan Cikgu M ke atas saya. Harap Cikgu dapat terima bagi pihak pengetua. Cikgu komeng, maafkan saya Cikgu, saya tak ingat nama penuh Cikgu. Saya pelajar sesi pagi, hanya panggilan mesra ini saja yang saya ingati. Meneliti semuka demi semuka. Okey, saya terima dan akan bagi kepada pengetua. Abang Din kerani sekolah yang pandai bermain gitar itu tersenyum pada kami. Jam 9 pagi, Cikgu Suwaidi datang memanggil. Sanusi, jom ikut saya ke pejabat. Ingat apa yang saya pesan tadi. Jangan takut. Aku masuk memerhatikan meja bujur itu dan memberi salam. Di sana ada pengetua, penolong kanan dan HCM. Penyelai petang, Cikgu H yang dimadukan berapa lama kemudian. Cik Ustaz H, kawan baik Pak, Cikgu Lah B, Cikgu Suwaidi, Cikgu Y Allahyarham, dan dua lagi cikgu sesi petang yang aku tak ingat nama mereka. Aku berdiri di sisi meja itu, tangan kilas ke belakang. Sanusi, kamu pelajar tingkatan 5 sains, betul? Tanya pengetua. Ya cikgu. Di depan awak ini ialah lembaga disiplin sekolah. Kami telah berbincang dan mendapati kamu boleh didakwa atas beberapa kesalahan disiplin. Pertama, kamu telah membuatlah satu laporan polis terhadap Cikgu M dan menuduh bahawa kamu telah dicederakan dalam pergaduhan dengan Cikgu M dalam kelas 4 sains. Adakah di sekolah ini tiada keadilan sampai kamu cuba mencari keadilan di luar? Membuat laporan polis terhadap cikgu adalah kes yang sangat berat. Tapi cikgu, nanti dulu. Ada lagi, awak ni Sanusi, sepanjang bersekolah di sini sejak tingkatan 4 telah banyak melanggar disiplin sekolah. Antaranya, awak telah membuat bising dalam kelas waktu cikgu mengajar. Awak tidak pakai stoking ke sekolah. Awak tidak membawa buku ke sekolah. Awak merokok. Apakah penjelasan awak? Awak juga banyak kali tuang kelas, kata pengetua Haji Abdul Ghani bin Bulat. Boleh saya bercakap cikgu? Mu ni Nusi, Pokmu tu baik dengan saya. Kami dulu duk pondok sekali, duk balut rokok den sekali. Pasal apa mu jadi sampai lagu ni? Pasal apa mu hisap rokok di sekolah? Ustaz H menyampuk. Saya sejak dari awal lagi ada masalah dengan dia. Dia tak bagi perhatian langsung dalam kelas. Dia selalu bising. Pernah saya bawa dia jumpa pengetua sebab bising dalam kelas, mengganggu tumpuan saya dan pelajar lain. Tapi dia tak serik-serik. Hari pertama lagi dia sudah tidak bawa buku ke kelas. Cikgu H yang dimulakan beberapa lama kemudian menambah. Aku memecik jerawat batu di pipi untuk menghilangkan gemuruh. Masa itu muka sepet aku memang dihiasi jerawat. Dalam kelas aku berkongsi masalah jerawat dengan Zam, Mimusa dan Chak. Zam ada kalanya guna pembaris besi untuk melincingkan mukanya. Selepas pembaris besi itu ditekan lalu di mukanya, darah cair berbintik-bintik menonjolkan diri. Weh Zam, darah tu. Aku memberi komen. Aku geram lah, katanya.
Kalau geram, ampi channel muka hang di kedai pesi, kedai pekan sik tu lagi. Hahaha, budak-budak berjerawat ketawa. Kita ni Nusi, kalau nak mengaji kena hormat pada guru. Cuba kamu baca kisah Imam Syafi'i. Masa mak dia serah dia kepada guru, mak dia pesan, jangan sampai buta dan pekak, buat apa saja supaya dia mendapat ilmu. Betul tak Ustaz H? Cikgu Y juga menambah. Boleh saya bagi penjelasan saya, cikgu? Silakan, kata pengatua. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada sekolah ini yang terima saya yang terbuang dari sekolah sains. Darahku gemuruh, suaraku tergeta-geta. Tentang buku, masa saya dibuang dari sekolah sains, saya diminta hantar semua buku teks sekolah. Sebab itu saya tak ada buku untuk dibawa. Saya hadir untuk mendaftarkan diri saja pada hari itu. Tapi kerana ada kawan yang kenal saya, dia tarik saya masuk ke kelas. Masa pelajaran fizik, saya masuk lab lenggang tangan. Saya nak tengok dulu, adakah buku amali fizik di sekolah ni sama dengan sekolah lama saya. Kalau sama, saya akan bawa buku lama saya. Kalau tak sama, saya akan beli. Tapi cikgu fizik yang ada di sini juga, Cikgu H marah-marah dan lapor kepada Cikgu M. Katanya saya tidak buat latihan dalam lab. Saya dipanggil ke bilik kuisan dan saya ditampar 5 kali kerana saya tidak menjawab soalan tentang buku. Dia menuduh saya malas dan sengaja tak bawa buku. Saya mana ada buku lagi hari itu. Apa yang dibuat kepada saya hari pertama tu, saya anggap cikgu-cikgu di sini tak suka kat saya. Saya dibuat macam tu walaupun saya rasa alasan saya munasabah. Tentang bising dalam kelas, saya dibawa menghadap pengetua. Saya sudah jelaskan bunyi bising itu dari beg plastik yang saya bawa, bukan dari suara saya. Aku mula yakin diri dan suaraku mula tegas dan lancar. Adakah cikgu tahu saya tak ada beg untuk bubuh buku ke sekolah? Cikgu H, saya minta adil kepada saya. Saya hanya mencari pemadam dalam beg tu. Masa cikgu menjerit kepada saya dan heret saya ke pejabat ini. Adakah salah membawa beg plastik ke sekolah kerana saya tak mampu membeli beg baru? Beg lama saya telah terkoyak. Semua cikgu tunduk, tidak memandang aku. Cikgu Y, Imam Syafi'i memang ikutan kita, tapi cikgu dia tak kata kat dia sakai. Masa saya pinjam beg rotan Sarawak sepupu saya, cikgu angkat beg saya tinggi-tinggi dalam kelas dan cikgu kata, ini beg sakai bawa parang ke hutan, bukan beg ke sekolah. Cikgu tahu tak, itu saja beg yang saya boleh pinjam menggantikan beg plastik yang dituduh bising oleh Cikgu H. Cikgu M banyak kali tampar saya selepas tampar saya 5 kali di bilik lukisan hari pertama saya di sini. Awak merokok. Saya nampak. Saya jumpa dalam beg kamu, sambut Cikgu M. Ya, saya mengaku saya merokok di luar sekolah. Hari cikgu tampar saya tu, saya merokok atas motor. Saya berpaling ke belakang untuk tengok ada kereta tak. Mana saya tahu kereta cikgu nak sampai masa tu. Kalau saya tahu, tentu saya tak berani. Tapi itu di kampung saya. Saya belum sampai ke sekolah lagi. Kalau nak dikira di kampung, bukan saya saja yang merokok, ada berpuluh-puluh lagi yang isap. Pasal apa cikgu tak cari tampak? Pada hari Cikgu M menyolongkan beg aku, dia jumpa 2 batang rokok dan hit dalam kotak gudang garam. Aku diheret ke pejabat. Di atas meja pengetua ada bekas menyimpan pen yang terpacak. Bekas itu cantik, berwarna emas dan 3 bulatan. 2 berisi pen, 1 berisi klip kertas. Tiba-tiba Cikgu M menekan kepala aku, cuba menghentakkan ke meja. Pen yang terpacak itu menggores sisi kelopak mataku, calarnya hingga ke telinga. Cikgu nak bagi saya buta ke? Terkejut dengan kejadian itu, dia suruh saya balik ke kelas. Saya akan panggil bapa awak, katanya sambil saya berlalu. Mendengar itu, aku gemetar dan gemuruh. Pak dan Bamuk Tok Didik sedang menyiapkan rumah sewa untuk Cik Teh di pinggir Pekan Sek. Sewaktu itu, Pak Cik Pozi, tukang kebun sekolah, datang memanggilnya. Banok, cikgu suruh pergi sekolah, Sat. Si bawa rokok pergi sekolah, kena takak. Pak Cik Pozi dan Pak adalah sepupu. Petang itu, aku balik awal, menunggu hukuman di atas pangking di luar rumah. Pak balik dengan Bamut, tangannya menggendong besi berbunga panjang. Berang! Dia menghempas besi ke tanah dan masuk ke rumah. Bamut bersuara, kami pergi sekolahmu tadi. Cik Pozi mari panggil. Masuk pejabat. Cikgu Pa tak tu, perut bucik pendek-pendek tu kata dia jumpa rokok dalam begmu. Dia suruh pakmu nasihatmu sikit. Dia kata apa? Pak pula kata apa? Aku mengorek. Pakmu tanya mana rokok. Dia buat tubik kotak gudang garam. Ada 2 batang beri kat kami. Pakmu beri kat aku sebatang, dia sebatang. Kami isap-isap tengok. Bukan gudang garam, dahil. Bamuk pun ketawa. Lepas tu, aku tanya lagi. Lepas tu kami kelik lagi sama buat rumah. Nak kelik tadi Pak Mugi minta kat engineer titik tepi tu. Nak ambil besi lebih, dia mau buat kerja tu 2-3 batang. Tu dia besi tu. Cikgu, bukan saja-saja saya nak report polis. Kalau saya reportkan saya bergaduh dengan Cikgu M, cikgu mana yang nak dengar aduan saya? Saya ke hospital lepas kejadian itu. Doktor yang suruh saya report. Bersambung. Terima kasih tuan-tuan dan puan. InsyaAllah lagi-lagi kita ini akan bersambung nanti. Terima kasih.